sewaktu Sheraton Sheraton tu sebenarnya kalau kita pun tahu, YB pun tahu, tuan pun tahu bahawa sebenarnya pengkhianatan ini bukan bermula daripada Sheraton. Dia bukan bermula daripada Sheraton. Dia sebenarnya sudah bermula sejak awal lagi. Saya bertanding pemilihan parti sebelum 2014 lagi, saya dah mula bertanding dah. Jadi kalau kita tengok masa itu perlawanan, cuma daripada segi camp mana, siapa lawan siapa tu masa tu belum begitu jelas. Kita ada Tan Sri Khalid dahulu, kita ada Zaid Ibrahim masa tu dan sebagainya. So masa tu tak berapa jelas. Dan akhirnya dia menjadi semakin jelas saya nampak apabila 2018. Kan? 2018. Dia bukan jelas 2018, dia sebelum tu dah bermula, tetapi kita orang kata perbezaan itu mula jelas di 2018 tu. So mungkin YB boleh terangkan macam mana suasana 2018 tu, pemilihan di Perlis. Mungkin lepas tu mungkin saudara boleh terangkan daripada segi orang kata apa, dia punya ketegangan tu di Perlis. Silakan. Maksudnya dari segi pemilihan calon. Pemilihan cabang masa tu, pertembungan di antara Rafizi dan juga Azmin masa tu. Dan adakah sahabat negeri lain sampai terbang meja kursi? Boleh saya jawab? Boleh, silakan. Okey, saya bercerita buat pemilihan parti 2018. Sebenarnya di Perlis ni tak adalah hebat sangat macam negeri luar, sampai baling kerusi ke apa, tak adalah sampai tahap tu. Cuma kekuatan ketika itu untuk kem Rafizi itu di Padang Besar dan di Kangak, dia menguasai lah, kita menguasai. Sebenarnya Arau pun keputusan Timur Rafizi menang. Ya. Di keputusan yang cuma macam di Arau, di peringkat timbalan presiden undi untuk Rafizi menang. Cuma di peringkat cabang tu kita kalah sikit. Tapi keseluruhannya pertandingan berjalan elok, tak ada lah berlaku gaduh-gaduh macam negeri lain kan. Tapi alhamdulillah budaya politik pada ketika itu kebanyakan anggota parti di Perlis memberi sokongan kepada saudara Rafizi. Ya. YB masa tu macam mana? Ada pengalaman ke? YB tanding masa tu tanding apa? Saya bertanding ketua cabang Arau. Memang yang pilihan kalau kata di Perlis ni cabang yang paling panah lah dia kata, sebab tumpuan yang kita panggil perenak-perenak tu sebab satu kartel, tumpuan mereka 100% di Arau. Oh, kenapa jadi asalnya pengurusi negeri pun pada ketika tu adalah daripada Kangak, dia pun transfer ke Arau. Kita pun lupa dah yang orang yang berkaitan dengan. Banyak lupa dah nama. Kita lupa. Apa ni, jadi dia isu dia daripada kalau kita tengok di Perlis ni, sebab saudara Iswadi tanya tadi, ada dia senario dia lebih awal lagi kan. Dia bagi saya daripada sebelum pemilihan 2018 lagi, ketika keputusan contohnya pemilihan calon-calon pilihan raya PRU 14. Jadi ketika itu kami bukan berada dalam kepimpinan MPN Negeri Perlis, tetapi parti membuat keputusan yang banyak yang keputusan contohnya saya sendiri yang bukan ketika itu. Sebelum tu saya pernah berada dalam MPN dan cabang, tapi pada ketika itu saya tidak ada jawatan, saya hanya anggota biasa. Naik ketua cabang Kangak. Naik ketua cabang Kangak. Dan tetapi tidak mendapat, maknanya MPN tidak mencalonkan lah. Jadi termasuk dengan calon ahli parlimen Kangak yang menang bukan daripada favor daripada kartel. MPN ketika itu adalah dikuasai oleh kartel lah, yang mana perenak-perenak yang dah keluar daripada cabang Arau ni, dan juga Dun Kuala Perlis. Bukan, maknanya 3 daripada 6 kursi yang kita tanding itu, 4, kita ada satu lagi di Simpang 4. Simpang 4 pun bukan ni, tapi kita pun memang ketika tu pun memang kita menghadapi macam-macam ni lah, tidak mendapat bantuan daripada MPN dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah, terima kasih kepada Invoke, khususnya kepada saudara Rafizi. Saya nak rakamkan terima kasih dan penghargaan sepenuhnya, sebab kemenangan bagi saya, kemenangan di Perlis ni, kemenangan yang manis ni, Parlimen Kangak dan 3 Dun dalam Parlimen Kangak ni adalah, saya boleh katakan 98% bantuan daripada Invoke. Ketika itu memang sampai ke tahap sabotajnya dari segi kewangan untuk pilihan raya. Daripada kartel sendiri. Memang kita nak survive tu.
agak ni lah, tetapi alhamdulillah dengan dukungan kawan-kawan semua kan, dan gerakan juga gelombang daripada rakyat mahukan perubahan, akhirnya walau macam mana dibuat sabotaj dan sebagainya, alhamdulillah kita dapat mencapai kejayaan. So kalau kita tengok daripada segi statistik, sebelum PRU ke-14, macam mana kerusi kita di Perlis? Sebab saya tahu Perlis masa tu bukan kubu kuat keadilan. Di Perlis masa itu, kita walaupun kita tak menang lagi Perlis ni, tapi saya tengok daripada segi kemenangan kita, pertambahan kursi tu agak drastik juga. So sebelum 2014 mungkin penonton tak tahulah PRU 14 tu 2018 apa kedudukan kursi kita, berapa kita dapat. Baik, sebelum 2018 itu masa pilihan raya tahun 2013, pada masa tu pembangkang di Perlis cuma kita Keadilan bersama dengan PAS dan DAP. Berapa kursi? Okey, pada masa tu kita hanya bertanding 6 DUN. Dan 6 DUN, dan pada tahun tu kita buat rekod untuk pertama kalinya kita menang di DUN Indera Kayangan. Ya. Daripada PRU ke-13 semenjak 99 kita tidak berjaya mendapatkan kursi pun, kita hanya mula memecah telur, kita kata. Di Perlis ni ada pilihan PRU 13. Ya. Apabila kita menang di DUN Indera Kayangan. So selepas itu kita dah mungkin semangat. Dah ni kita buat persiapan daripada awal. Dan lepas tu kita pun tak menyangka 2018 kita dah tak bersama dengan PAS. Kita tak jangka. Dan kita bersama peringkat awal, kita Keadilan, Amanah dan DAP. Itu pun semua orang tahulah, Amanah pun baru ditubuhkan. Ya. Jadi bila dah bersama tu, kita diyakinkan oleh kawan-kawan bahawa kali ni kalau kita betul-betul buat persiapan, insya-Allah kita boleh menang. Dan akhirnya sebelum berlaku pilihan raya 18, parti bersatu ditubuhkan dan parti bersama dengan kita. Kita tu kita bincanglah bab panggil kursi, dan kita terimalah pada kita tu keputusan daripada pimpinan negeri ketika itu. Jadi kita dapat 1 parlimen dan 5 DUN. 1 parlimen, 5 DUN, yes. Bersatu dapat 2 parlimen, 5 DUN juga. Amanah bertanding 4 DUN dan DAP 1 DUN. Dan tumpuan kita memang lebih kepada Kangak. Ya, lebih Kangak. Cuma di Padang Besar kita bertanding 1 DUN, di Arau kita bertanding 1 DUN. Jadi disebabkan di Kangak kita bertanding 3 dan 1 parlimen, kita bagi tumpuan lebih di situ. Alhamdulillah keputusannya semua orang dah tahulah. Ya. So, so kalau kita tengok daripada segi perjalanan kita, jangkaan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita menjangkakan bahawa ada kemungkinan parlimen akan dibubarkan. Ada yang mengatakan sebelum sidang parlimen ni. Tapi ada yang bertanya saya tadi, dia kata apa akan terjadi kepada negara sekiranya lebih daripada tempoh yang dibenarkan parlimen itu masih tidak bersidang. DUN ataupun parlimen sama, Dewan Undangan Negeri ataupun Dewan Rakyat sama je. Kalau sekiranya tempoh tu 6 bulan itu tidak dilaksanakan, maka dengan sendirinya telah terbubarlah DUN ataupun parlimen tersebut, maka pilihan raya harus dilakukan. Itu secara automatik. Sebab itu pada bulan Mei hari itu, nak tak nak Muhyiddin kena buat juga. Dan seperti mana yang kita ketahui, any budget, apa saja pinjaman sebagainya, hutang kita yang lebih 55%, sebab parlimen yang menentukan hutang tu cap dia 55%. Kalau kita nak buat lebih daripada 55%, kena minta kebenaran daripada parlimen. Dan sekarang ni kerajaan nak minta dalam keadaan ekonomi yang ada sekarang ni. Okey, berbalik kepada cerita kita ni, persediaan MPN untuk kita menghadapi pilihan raya, katakanlah ni bersedia ke tak bersedia ni? Ya. Sedia. Katalah di-announcekan Najib Muhyiddin mengenalkan hujung tahun ini. Persediaan MPN kita, terutama apabila kita telah berjaya mengeluarkan, akan lebih suka dalam menentukan juga persediaan menghadapi pilihan raya YB. Ya, Saudara Iswadi, saya tengok sebab kalau dalam isu pengkhianatan ni berbanding dengan negeri lain, saya rasa kadar yang pengkhianatan di Perlis ni paling kecil. Yang digahkan kononnya apabila kumpulan Sikito di Perlis keluar, dia kata 500 orang keluar. Tapi sebenarnya kita ada, tadi kita akan cerita persiapan pilihan raya. Petang tadi kami bermesyuarat dengan Jawatankuasa pilihan raya pusat yang turun ke Perlis.
Jadi memang betapa seriusnya kita untuk berbuat persiapan untuk pilihan raya. Dan sebenarnya hanya beberapa orang je. Maklumat yang kita dapat tadi ni hanya tak sampai 20 orang yang keluar parti. Keluar parti. Dan di Kangak sendiri ni, yang kawasan yang kita diberi kemenangan oleh rakyat ni, hanya seorang saja anggota parti yang keluar. Seorang Itu dia. dengarnya macam 1,000 orang keluar. Oi, orang kata Perlis hancur dah, habis dah. Perlis Jadi habis. maknanya penyokong ahli anggota kita setia bersama dengan parti. Jadi ini adalah salah satu petanda yang baik lah untuk kita siap untuk menghadapi pilihan raya. Dan kita telah susun, saya ditugaskan oleh pengurusi MPN sebagai ketua sekretariat untuk Jabatan Pilihan Raya Negeri Perlis, dan kita telah menyusun kursi-kursi yang potensi kita nak bertanding bersama dengan rakan-rakan kita daripada komponen Pakatan Harapan, DAP dan Amanah. Jadi kita membuat persediaan yang lebih. Di samping juga dengan mungkin dari segi kelebihannya berbanding dengan manifesto dulu, mungkin kali ni kita boleh tonjolkan manifesto negeri. Sebab tak pernah buat manifesto negeri. Ketika seingat saya semasa Pakatan Rakyat Pernah buat lah. pernah buat. Tetapi Pakatan Harapan ni saya rasa tak pernah. Ayalah, Pakatan Harapan baru masuk sekali pilihan raya. Tak ada, hari tu kita tidak ada manifesto negeri. Hanya manifesto pusatnya. Okey, sebelum kita bincang manifesto negeri, susah ke lagi senang sekarang dalam keadaan pengkhianat dah tak ada? Lagi senang. Lagi senang. Macam mana? Bila pengkhianat tak ada, saya rasa tugas saya lagi senang dan saya dapat kerjasama yang baik daripada pimpinan-pimpinan cabang yang lain. Apabila saya minta wujudkan segera jentera pilihan raya di peringkat DUN semua berjalan elok, termasuk di peringkat daerah mengundi. Hanya beberapa hari ya selesai. Hanya beberapa hari sudah selesai. Ya. Calon semua? Calon tu kita belum Calon dalam bukan menjadi agenda utama lah. Ya, untuk ni. kita bukan. Yang agenda utama jentera. Jentera sudah siap dan termasuk di bahagian Arau, di Parlimen Arau. Dan semua orang tahulah kumpulan pengkhianat tu ramai daripada Arau. Dan kita pun dah bentuk jawatan pilihan raya cabang. Bersatu. Dulu sebelum ni. Tadi berapa kursi? 2 parlimen, 5 DUN. 2 parlimen, 5 DUN. Jadi sekarang ni kita nak ambil balik 2 parlimen tu dengan 5 DUN semua PKR. Ya. Berbahagi dengan Amanah. InsyaAllah kita akan berbincang lah dengan Amanah. Berunding dengan rakan-rakan kumpulan. Kita akan berunding. InsyaAllah yang mana yang Tapi kita tak akan bagi kemenangan percuma lah kepada sama ada Perikatan Nasional ke ataupun kita dengar Muafakat Nasional ini kan masa pilihan nanti ni. Itu pun kecelaruan di pihak mereka tu. Jadi di pihak kita ni Pakatan Harapan 15 kursi DUN dan 3 kursi parlimen kita tak akan bagi menang free lah. Takkan Semua bagi kita menang free lah. Ya. Okey. So kalau kita tak bagi menang free dia orang so saya katanya tadi jentera, daripada segi jentera kita dah ready. Daripada segi gerakan pun kita dah ready, dan saya tengok kalau kita tengok DUN di Perlis ni ada 15. Ya, Parlimen pun 3 je. Ya. So kita kata 3 je sebab kita nak compare dengan Sarawak. Sarawak ada 31 parlimen, 82 DUN. Itu kalau kita nak compare 82 DUN, 31 Sarawak pun saya ingat 10 kali ganda pada mereka ataupun 20 kali ganda okay kali lah. besar lah. Bakun tu, empangan bakun sama luah dengan Perlis. Oh. Kalau Bakun bakun saja. tu, kalau bakun tu kalau kira tenggelam lah seluruh Perlis. Itu dia punya besarnya bakun. Tapi Perlis ni besar daripada Singapura lagi. Besar daripada itu. Dia bakun tu besar sikit daripada Singapura. Tapi dalam politik ni Betul. tak kira lah kecil ke besar ke, dia punya riuh rendah tu sama. Sama ya. Betul. Dalam politik macam tu. Betul. Jadi saya nak tanya soalan tu, later saya kata tadi. Okey, itu daripada segi dalam parti kita. Ya. So kalau kita tengok dalam di antara rakan-rakan kita sendiri, kalau kita tengok sejarah Parti Keadilan itu, Parti Keadilan ni memang yang paling senior. Okey, tolak tepi DAP lah. Sebab dekat Perlis ni saya rasa DAP taklah terlalu signifikan, maksudnya tak terlalu banyak macam Penang kan. Betul tak? Ya, DAP dalam Perlis ni cuma bermula pada 2013. Bermula DAP. Perubahan DAP di Perlis. Bermula bertanding dalam pilihan raya. Maknanya baru 2 kali lah, 2013, 2018 ya. Sebelum tu tak ada. So calon Cina. Ya. Calon Cina. Okey, jadi dalam keadaan sekarang ni maksudnya Parti Keadilan yang besar. Ya. Berbanding dengan Amanah dan juga DAP. Ya. Okey, calonnya pun majoriti Parti Keadilan. Peluang. Kita nak tahu juga peluang daripada segi PRU ke-15 ni. Okey, kita tanya sentiment on the ground. Mungkin YB dan juga tuan sendiri ada pergi ke on the ground. Kita tak payah tengok negeri lain lah. Perlis ni Muafakat Nasional. Adakah mereka diterima atau mereka ditolak oleh orang negeri Perlis? Dia kalau
itu persoalan tu kita serah kepada rakyat lah dari segi ni kan, sebab kita on the ground lah, on the secara ground. Dari segi kita kata tiga parti ni sendiri pun saya difahamkan sekurang-kurangnya dia nak bertanding satu parlimen. Saya tak nampak tu macam mana mereka nak kompromi, dan UMNO bukan senang dia nak lepas at least 2 kursi parlimen yang dia menang, dia nak lepas bersatu pun nak bertanding juga. Jadi itu pun depa saya agak, kalau tiga parti ni agak susah depa nak berundingkan. Tetapi di pihak kita Pakatan Harapan, kita firm, kita semangat setia kawan dan sebagainya ni, kita sedia berunding untuk bagi ni, maknanya kalau untuk senario parlimen tu, kalau tidak kita bertanding semua pun kita dengan amanah lah. Jadi kita bersedia untuk ni. Saya rasa lebih mudah perundingan di pihak Pakatan Harapan berbanding dengan Muafakat Nasional ataupun Perikatan Nasional tu. Dan on the ground pun rakyat lah ni isu dia ekonomi dan sebagainya. Bukan, dan lah ni pun kita tengok yang kita tengok sebelum ni apabila 22 bulan dimainkan dengan isu perkauman dan sebagainya kan. Lah ni sengak main isu perkauman. Mana yang tu betul-betul diutarakan oleh kelompok-kelompok tertentu yang kalah tu lah. Yang lah ni duduk dalam kerajaan kan. Maknanya bukan itu sentimen. Dan satu lagi, Perlis ni adalah negeri yang kategori negeri melebat. Jadi dengan kemenangan 4 kursi itu, maknanya kita ada potensi yang besar Pakatan Harapan untuk mara dalam pilihan raya 15 ni untuk menerajui negeri Perlis. Ya. Sebab untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, bagi siapa yang tidak mengetahui, dalam keadaan yang ada sekarang ini, Muafakat dia bagi siapa yang tak tahu style di mana-mana di seluruh Malaysia, pembahagian kerusi ni antara benda yang paling susah dan paling sensitif. Ini saya nak ceritakan juga. Saya bagi tahu macam ni. Kalau sekiranya tempat itu tradisinya Melayu, dia UMNO dengan PAS ni memang akan bertembung. PKR tak ada cerita lah, memang daripada dulu. Tapi even sebelum PKR pun UMNO dan PAS tu bertembung. Nah bayangkan, mereka dah bertembung selama mungkin 60 tahun katakan, 40 tahun, 30 tahun bertembung. Tiba-tiba PRU ke-15 ni, orang PAS nak kena undi UMNO, orang UMNO nak kena undi PAS. Jadi bagi saya advantage ke tak advantage dalam keadaan tu? Silakan. Saudara Iswadi, saya nak tambah sikit tentang perundingan tu. Kita ada pengalaman berunding dengan rakan kita satu masa dulu, PAS. Betapa ni PAS nak jadi big brother dan sebagainya. Pernah satu tahap tu PAS yang tentukan kita bertanding di kursi mana, dan sampai ke tahap calon yang mana. Pada ketika itu kita agak lemah lah. 2004 pada tahun pilihan raya 2004. 2013 berunding lah. Tetapi 2004 yang tu macam mana 2013 tu? Memang susah. Pengalaman lah. Runding lah. 2013 dan sebelum tu 2008. Pengalaman kami dengan PAS ni, selepas berunding, selepas mesyuarat, kita balik, dia ada mesyuarat lain. Tambah macam biasalah 2008, 2013 kita dah ambil keputusan dalam mesyuarat. Contohnya 2008 dah ambil keputusan ni, saya kena cakap terus terang lah. 2008 untuk don tinggi keadilan. Okey. Lepas tu okeylah, kita setuju. Calon dah ada. Mai pilihan raya, tiba-tiba ada calon bebas dan kita kenal dia orang PAS. Dia sebenarnya dia nak bertanding. Ya. Tapi dia sabotaj kita kat sini. Kita kenal lah, Perlis bersama dengan. Kita kenal calon PAS tu. Calon PAS tu atas nama bebas tu pada tahun 2008 tu, 2008. Ya, 2008 tu dia pengarah pilihan raya PAS kawasan tinggi-tinggi. Kenapa dia nak sebelum dia ni? Itulah masalah runding dengan PAS. Adakah parti dia ke atau dia sendiri tak berhati? Atas arah parti dia lah. Arah parti. Sebab apa kita tengok sokongan petugas dia semua orang PAS. Sepatutnya orang PAS. Dan calon parlimen ketika tu, parlimen pada besar, Ustaz Zulkarnain lah ni pengarah syariah amanah. Pernah berjalan, Ustaz Zul boleh confirmkan balik lah. Dia pernah berjalan kempen. Mana berjalan kempen sekali dengan calon bebas, bukan dengan calon keadilan. Ya. Sepatutnya. Jadi bayangkan UMNO dah bersatu nak menghadapi rakan seperti ini. Macam mana ni kan? Sebab kita nak cerita kepada tuan-tuan dan perempuan. Sebab tu bila saya cerita, orang tak percaya. Alah, kau orang Sarawak, mana kau tahu? Tak, walaupun saya orang Sarawak, saya berkecimpung juga dengan parti politik di sini. Ego PAS ni kita kena faham, dia kalau
Kita budak baru umur 20 tahun. Dia budak tahun 1945, Gunung Semanggol tu dia dah ada dah. Satu lagi saudara Iswadi. Bukan itu antara rakan komponen. Rakan komponen. Ini memang kita ada pilihan raya 2013. Mungkin tokoh antara tokoh amanah daripada Perlis ni Timbalan Menteri Kerja Raya tu. Ni YB Anwar Tahir. Dia rezeki dia di Pahang, dia menang di Temerloh. Dia mungkin boleh mengesahkan ada dalaman, maknanya pada ketika tu dia adalah calon PAS, tetapi betapa dari segi undi yang dia dapat tu di dalam PAS tu sendiri. Ketika tu dia di dalam PAS. Dan tu sebab tu saya kata, kalau itu saya kata tadi, PAS ni dia anggap dia orang lama, dia orang besar, dia dah berlawan dengan UMNO ni berpuluh tahun. Saya boleh bayangkan ini kita PAS ni kuat dekat kawasan Melayu lah, Malay Belt tu. Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, itu memang kawasan dia, saya kata. Jadi saya tengah imagine sekarang ni rundingan itu macam mana dia buat. Okey, untuk makluman, mungkin tahu mungkin tak tahu, saya nak bagi tahu juga penonton. Sekarang ini ada makluman mengatakan rundingan kepada Bersatu minta 50 kerusi. Okey. Sekarang ni UMNO kata macam ni, kami bagi kamu kerusi yang kamu menang pada PID lepas. So kalau tolak 6 kerusi Mahathir, Bersatu ada 6 je kerusi. 7 je kerusi. Okey, Muhyiddin ada 7 je. Tolak UMNO melompat tu kita tak kira. So dia ada 7 je kerusi. So 7 kerusi tu kami bagi, kamu bertanding. Tapi balance tu kami bagi antara PAS dengan UMNO. Dia kata. Kemudian ada satu lagi rundingan, dia kata yang mana parlimen UMNO ambil, yang mana DUN PAS ambil. Yang kebanyakan lah. Di mana letaknya Bersatu? Itu soalan yang satu lagi. Orang PAS akan cakap, level aku level adun je. Kalau dekat Kedah, dia adun. Kalau kata Haji tadi, dia kata gaji 4,000 je. Yalah, antara yang sulit itu negeri Belibet ni lah. Kedah, Perlis yang dan Kelantan, Terengganu yang PAS declare antara negeri yang dia kuat. Betapa saya boleh jangkakan lah betapa sukarnya nak berunding dengan PAS ni. Soalan saya, pertembungan antara PAS dengan UMNO, walaupun mereka kata mereka bergabung, peluang kita macam mana? Di Perlis. Saya belajar daripada pengalaman lama bersama dengan rakan komponen kita ni. Saya rasa memang UMNO standby lah untuk kena sabotaj dengan rakan komponen. UMNO standby untuk kena sabotaj. Tetapi bagi kita, bukan kita nak menang atas faktor perpecahan, musuh dan sebagainya. Kita nak menang sebab rakyat yakin dengan mandat, beri mandat pada kita, yakin dengan kita punya janji untuk membangunkan ni Perlis. Untuk pertama saudara Iswadi, Perlis ni kategori saya paling tercorot lah. Saya tengok baru ni statistik laporan MITI tahun 2017 ke 2007, sorry, antara dua tu. Laporan yang FDI. Perlis kosong. Maknanya Perlis tak ada dalam senarai tu. Saya duk cari Perlis ni bukan negeri dalam Malaysia ke? Perlis tak ada. Allah, betapa rasa awaknya lekeh dengan diri aku ni. Kan 60 tahun kita bagi mandat kepada BN ni. Lah ni adalah duk kata nak buat Severe di Chuping dan sebagainya. Severe Chuping Valley Industrial Area, kawasan industri yang baru lah. Dan saya difahamkan ketika ni infrastruktur yang asas pun tak dibina lagi. Dan kita duk cek investor pun kita tak nampak investor yang mana yang ni. Tapi kalau MB dia kata macam ni lah. Saya bimbang, saya takut projek tu jadi gajah putih. Projek tu ditanggung oleh kerajaan pusat melalui NCIA, pihak berkuasa koridor utara. Ni dah 100 juta dah. Saya difahamkan 100 juta lebih dah yang ada. Bangunan yang ni dah ada, tapi infrastruktur asas pun tak ada lagi. Dan bakal investor tu mana? Sebab kita ada sejarah di Perlis ni yang kebanyakannya Perbadanan Ekonomi Kemajuan Ekonomi Negeri buat. Contohnya Halal Hub di Padang Besar. Lah ni Halal Hub di Padang Besar tu, satu Halal Hub industri pun tak ada. Tapi saya difahamkan bengkel kereta lah. Kalau tak silap bengkel kereta. Saudara Amran, ketua cabang Padang Besar, boleh pergi cek depan masjid Padang Besar tu. Bayangkan kawasan industri Halal Hub, bengkel kereta duk datang tu lah ni. Halal Hub tadi panggil kereta. Sedangkan antara kita tengok potensi Perlis ni, kita negeri sepadan dengan Thailand. Saya pun nak cakap macam tu. Jadi Thailand maknanya market untuk Halal Hub tu, maknanya perancangan tu cantik untuk buat ni, tetapi dari segi pelaksanaan tu
Dan satu lagi tahun lepas saya ingat saya pernah tanya sebab hasil daripada kita punya style Saudara Iswadi, kita minta dia soalan macam nak mai sidang DUN kita minta daripada rakyat sebab kita mewakili suara rakyat kan. Memang saya praktis macam tu. Dan antara yang kita bangkit soalan daripada isu yang rakyat nak tanya, pernah MB janjikan secara ni dalam MOU, sign MOU kata ni Kanga City Centre tempat di area dalam kawasan Senar lah di lah ni apa Putra Regency, dekat hotel Putra Regency nak dibangunkan Kanga, projek yang gah lah, Kanga City Centre. Dan MB pada ketika tu dengan penuh yakin kata 2020 akan siap projek ni. Jadi saya tanyalah, okey saya tanya pun dah 2020 macam mana kan? Jadi jawapannya alasannya MOF tak lulus. Jadi takkan kajian negeri tak buat persediaan untuk nak bagi dari segi prosedur dan sebagainya kan. Baru tanya lulus. Dan Putra Regency tu dulu bawah Perbadanan, sekarang dipajak kepada kumpulan Safwan Group. Jadi saya nak tanyalah betul sebab maklumat saya dapat pajakan tu pun Safwan Group tak bayar. Jadi saya minta kajian ni kena jelaskanlah sebab itu melibatkan duit rakyat. Betul. Tetapi pengurusan Perbadanan Kajian Negeri memang ketika ni kita duk tengok laporan audit sebelum ni teruk, tetapi pengurusan yang ni bagus. Cuma kita bimbang apabila politik yang ni kan dan dipengurusikan oleh ni, kita nak minta penjelasan tentang pajakan yang kumpulan Safwan kena bayar kepada Kumpulan Safwan siapanya? Kumpulan Safwan inilah Tan Sri Safwan daripada KL, private lah. Dia memang tu Hotel Regency tu, yang Hotel Regency. Jadi dulu namanya daripada awal Putra Palace kan, bawah tu Perbadanan. Dia di Perlis ni dia jadi ada share. Kalau Perbadanan waktu kita ada yang hak besar sikit pun kilang simen. Cuma lah ni tinggal satu production lane dia. Dan kilang gula dah tutup dah. Satu yang gah di Perlis ni di Cuping, kilang gula tutup. MSM tutup operasi. Pindah ke Johor sebab PKP ke apa? Pindah ke dan baru-baru ni pun ada orang yang staff situ mohon kerja. Dia tanya saya peluang kerja. Maknanya depa nak pergi sana pun bayarlah. Gaji depa bagi tahu saya kurang lagi daripada yang dapat lah ni. Lepas tu dengan kos hidup yang tinggi di Johor, macam mana depa ni? Dan maknanya peratusan pengangguran daripada tu pun dia melibatkan 500 orang saya dipahamkan ni. Dan kita agak kecewa lah dengan kajian negeri tidak dari segi maknanya contohnya macam kita ada kuasa tanah dan sebagainya untuk kita berunding kan, untuk sekurang-kurangnya menyelamatkan satu industri yang besar di Perlis kan. Kita yang tu lah untuk bangga pun. Betul. Ada kilang gula dan kilang simen. Dah tak ada dah kilang gula. So kalau katakanlah kita berkuasa nanti kan, apa antara target kita lah kan, mungkin boleh cerita sikit target kita untuk FDI. Ambil paling mudah FDI. Tadi saya sebut FDI kan. Halal hub paling dekat sebenarnya dengan Thailand. Tapi saya nampak juga satu aspek lain yang kita ada adalah sebab kita kena faham Thailand ni dia ada lebih 50 juta penduduk. Ambil tolak lain lah. Salah satu benda yang kita ada juga adalah daripada segi pelancongan sebenarnya. Kita tak pernah explore benda tu kan. Kita selalu ingat kita pergi ke Thailand, tapi kenapa kita tak fikir orang Thailand pergi kat kita? Tapi apa yang kita boleh offer? Kan sesuatu. Saudara Iswadi, antara potensi yang saya nampak di negeri Perlis ni, yang ni sebab tu lah saya sebut Xavier tadi ni, yang kawasan industri tu, sebab saya tak berapa yakin. Saya bimbang kita habis duit macam tu je buat, tetapi pelabur tak mai, FDI tak masuk tu, jadi projek tu Gajah Putih melibatkan beratus juta wang rakyat. Jadi sebenarnya di Perlis ni yang potensi besar di Perlis adalah sektor pertanian dan juga sektor pelancongan. Sektor pertanian Perlis ni dianugerahkan oleh Allah dengan keadaan cuaca yang special. Dan semua negeri di Malaysia ni, Perlis cuaca ni dipanggil kita duduk di antara khatulistiwa dengan tropika. Khatulistiwa dipanggil. Khatulistiwa ni itu pasal Iswadi cuma main ni bukan mesti harum manis. Pernah makan harum manis? Pernah. Harum manis special yang Perlis kan. Ada ni saya difahamkan Terengganu kata ni, saya tak tahulah sebab saya tak rasa lagi kan. Adakah rasa dia sama macam Perlis? Sebab dengan faktor cuaca ni maknanya nak abang hasil pertanian di Perlis ni ada potensi. Denas MD2 pernah tanam Perlis. Hasil yang ni lah ni pokok tin pun ada di Cuping. Kenapa tidak
kita kerajaan galakkan untuk Lagi apa nama ni, secara besar-besaran. dan kita tengok itu pengalaman PKP. Apa nama maknanya betapa supply ni food supply chain dalam makanan ni penting. Terutama beras, makanan asas kita kan. Kita beras lah ni pun tak cukup yang kita hasilkan di ni. Dan senario di Perlis sendiri pun, antara Perlis dalam diri jalapan padi, saya pun bimbang tanah-tanah sawah ditolak jadi buat taman perumahan. Jadi makin kurang begitu. Kenapa tidak kita ada satu, kita kuat ni untuk kita galakkan maknanya pertanian secara berskala besar. Bangunkan lagi Harum Manis tu beserta dengan dia punya, sekarang ni tidak ada industri yang hiliran daripada Harum Manis, hanya Harum Manis semata-mata. Oh, tak ada kita. Ya. Yalah, Harum Manis ni kita boleh memang bawa banyak kawan-kawan yang mai pada luar apa apa nama mai Perlis kita apa barang yang boleh bawa balik. betul. Kalau musim Harum Manis boleh Harum Manis, tapi musim lain Betul. jadi Harum Manis ni kita boleh tin. ya, kita sedangkan boleh jeruk. kalau kita macam. buat kalau kita Macam-macam ada boleh dalam industri food lah ni ada food frozen semua kan. Benda tu boleh disejukkan dan boleh buat aiskrim contohnya dan sebagainya kan. Apa nama dan kedai-kedai semua boleh jual. Ni kan produk-produk yang hiliran daripada Harum Manis ni. Di samping yang apa nama buah-buahan yang lain. Maknanya kita kenapa tidak kita ambil semangat, sebab hari tu ni PKP dengan masalah food supply chain tu, kita menjadi negeri yang membangunkan untuk menghasilkan industri food security ni. Dan juga yang kedua tentang pelancongan tu, kita dianugerahkan Allah dengan Bukit Bukau. Kalau mungkin esok kita boleh bawa sebagi pusing sebab kali pertama mai Perlis kan. Betul. Bukit kita special. Oh, apa yang specialnya? Spesialnya saya pun tak tahu sebelum ni. Tetapi selepas je apa nama saya ada kumpulan NGO mai jumpa, kumpulan yang duk mendaki, Hiking, contohnya Perlis Climbers. Mereka bagi tahu, saya pun terkejut. Orang-orang Eropah cukup minat dengan bukit-bukit di Perlis. Sebab dia yang kategori yang geng-geng hikers ni, dia nak yang challenging. Betul. So kategori bukit kita ni bukit batu, antara yang the most challenges in the world lah. Jadi yang tu, benda tu tidak sepatutnya banyak yang kita lontarkan dalam DUN, sebenarnya DUN. Tapi banyak kerajaan macam menepih maknanya patutnya dia kata private lah kena ni. Pada saya nampak kerajaan yang kena mula initiate, sediakan insentif dan sebagainya, barulah private akan nampak benda tu ke potensi dan sebagainya kan. Dan satu lagi yang antara yang menjadi masalah besar apabila ekonomi kita duk macam ni je 60 tahun, peluang pekerjaan tak ada. Anak-anak muda kita memang merungut lah. Semua majoriti anak muda kita duduk luar. Pasal tak ada peluang pekerjaan di Perlis. Sebab kalau kita tengok macam saya kata daripada segi pelancongan tu untuk makluman tuan-tuan dan puan juga, sebenarnya kalau kita tengok kenapa penting pelancongan, dia ada dua. Kalau kita ada pelancongan untuk tarik orang, kita akan jaga tempat tu. Bila kita jaga tempat tu, sebab kita nak kekalkan alam sekitar dia, benda maka dia jadi terjaga. Secara automatiknya kita akan jaga, alam sekitar pun terjaga. Tapi kalau kita buat pembangunan, kita menghancurkan alam tu ni. Sebab tu sebenarnya kenapa kita kena gerak dah. Sebab pelancongan adalah satu industri yang lestari, sustainable. Because dia tak habis. Pokok balak habis, minyak habis. Tapi pelancongan ni akan kekal. Dan macam kata contohnya Sabah, kalau kita tengok negeri-negeri yang ada pelancongannya laju, ekoturism tu, dia memang dah maju. Dan saya nampak sebenarnya saya pun suka hiking juga. Kalau dengar macam tu bagus juga tu. Jangan sore Suwadi kena stay lagi Perlis 2-3 hari. 2-3 hari. Kita boleh panggil geng climbers untuk ni. Kita sama. Okey, balik kepada cerita pengkhianatan tadi. Kita tengok daripada segi pusat sekarang ni tindakan daripada parti sudah ambil. Daripada negeri pun saya rasa dah mula sedikit-sedikit dah mula pergerakan. Kita balik kepada isu yang terakhir pada malam ni iaitu berkenaan dengan kenyataan option 1 dan option 2. Option 1 dan option 2 yang diutarakan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pada awalnya adalah sebenarnya kita sendiri bila selepas kejatuhan Sheraton, bagi yang tidak mengetahui, kita sebenarnya sudah membuat keputusan kita dah bersedia jadi pembangkang, dan kita kena jadi pembangkang yang baik atas dasar yang paling utama rakyat lah. Kalau kita mula berkira balik nak take over kerajaan selepas itu, kita nampak rakyat yang akan menderita. Jadi sebab itu kita kata bukan kita tak berusaha, tapi maksudnya kita biarkan macam tu supaya tak apalah kita lawan masa PRU. Tetapi rakan kita tak nampak macam tu. Dia kata the moment kita biarkan, seolah-olah kita mengkhianati mandat rakyat.
bagi saya nampak di antara dua keburukan tu, iaitu keburukan PN memerintah dan keburukan rakyat menderita, saya rasa lebih baik kita ambil yang PN memerintah tak apalah sementara. Namun begitu Mahathir datang. Bila Mahathir datang, dia offer. Sebenarnya dia offer Mahathir bahawa dia kata melalui warisan, dia kata kita buat undi tak percaya kepada Muhyiddin. Mula-mula dia kata macam tu. Undi tak percaya kepada Muhyiddin. Kemudian Muhyiddin pun kata okeylah. Bukan Muhyiddin, Mahathir pun kata okey, kita teruskan. Dan kita daripada parti Keadilan Rakyat tak ada kata apa. Kita kata okey, kalau you nak teruskan. Kita tak katalah kita menyokong sebagainya. Kemudian daripada parti contohnya seperti Amanah dan juga DAP, mereka menyokong. Dan setelah perbincangan dikatakan bahawa option pertama adalah option Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Option kedua itu bukan datang daripada kita. Option kedua itu datang daripada Mahathir itu sendiri. Now, daripada peringkat kita lah, on our level. Kemudian bila Amanah mengatakan warisan tak setuju, Mahathir tak setuju, jadi kita pergi option kedua. Pendirian kita di Perlis ni, you all di Perlis lah. Saya jelas lah, orang tengok live hari-hari kan. Perlis macam mana? Setuju option 1 ke setuju option 2? Dan kenapa? Silakan Musi. Okey, semua orang sudah tahu keputusan yang diambil oleh parti selepas mesyuarat MPP, dan kita hanya pakai option 1 saja. Itu keputusan parti. Maknanya kami di Perlis memang solid, kita ikut keputusan yang telah diputuskan oleh Majlis Pimpinan Pusat. Option 1 saja, tak ada 2, tak ada 3. Jadi kami tetap berpegang kepada janji bahawa kalau nak ambil kerajaan pun tetap Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, dan sokongan daripada Perlis kepada Datuk Seri solid. 100%. Kenapa tak Amanah dia kata macam ni. Amanah kata argument Amanah lah. Dia kata Amanah mengatakan bahawa sekarang ni kalau kita tak ambil, ini kita nak argue Khalid Samad, sebab saya tengok muka YB ni macam muka Khalid Samad sikit. Macam cakap apa ni Datuk Seri Mujahid pernah mai Perlis masa 22 bulan tu. Dia kata macam adik Khalid Samad kan. Saya mula adik Mujahid. Oh, Mujahid. Saya mula tengok macam Khalid Samad. Saya abak kat Datuk Seri Mujahid. Anak saya memang ada seorang nama, anak saya lelaki seorang je nama Mujahid. Oh, ya ke? Nama anak saya pun Mujahid ke? Sempena ni Sempena Mujahid. Pejuang kan. Pejuang, betul. Jadi kalau kita dia kata argument pertama, Khalid dia kata apa? Kita kena ambil kerajaan sekarang, dia kata. Kerana kalau kita tak ambil kerajaan sekarang, maka seolah-olah kita mengkhianati mandat rakyat dan kita membenarkan PN terus berkuasa. Jadi bila PKR, dia kata tak setuju dengan option kedua tu, sebaliknya terus tak kekal Mahathir, seolah-olah PKR khianat lah. So, pengurusi nak jawab macam mana? Okey. Sebenarnya kita Parti Keadilan, kita dah tunaikan janji. Kalau saudara semua ingat, sebelum PRU 14, semua janji kita tunaikan. Janji mana tu? Dengan siapa? Sampai ke peringkat Presiden kita, Datuk Seri Wan Azizah, ditawarkan Perdana Menteri. Betul. Tapi kita berpegang pada janji. Betul. Kita Jadi, bagi juga dekat Mahathir. Yes, walaupun dia ada 13 kerusi saja. Kita 49 ya. 50 lah. Ya, kita berpegang. Kita bukan parti Islam, tapi parti yang berpegang pada janji. Kita sudah tunaikan janji. Kena ingat kita sudah tunaikan janji. Lepas tu bila Datuk Seri Anwar Ibrahim pun macam tu juga, mengalah kata setahun 2 tahun 2 tahun lah. Lepas apek lah. Nak tarik ikut. Maknanya kita punya kuat, pimpinan kita pegang pada janji tu. Saya ingat lagi hebat pada Hudaibiyah pun.